وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya marilah sama-sama sekali lagi kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita terus meneruskan aktiviti kita, amalan mulia kita, iaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT akan sentiasa memberkati hidup kita dengan ilmu yang kita perolehi tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita teruskan lagi pengajian kita pada malam ini, kitab bimbingan mukmin dalam mencari keredaan Allah SWT. Masih lagi dalam tajuk adab kenabian dan akhlak Muhammadiyah. Masih lagi bawah tajuk adab kenabian dan akhlak Muhammadiyah. Ya, bagaimana kita nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai contoh tauladan kepada kita. Yang mana manusia hari ini kalau tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, tidak akan ada jaminan untuk dia mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nak selamat, kita kena ikut Nabi. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kasihkan Allah, fattabi'uni, maka Nabi SAW menyatakan, maka ikutlah aku. Ikut aku tu ikut Nabi. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni kita nak ikut Nabi dari sudut keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan sifat murah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang suka menderma, sehingga kan digambarkan bagaimana murahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dermawannya baginda sebagaimana ya angin yang bertiup. Angin yang bertiup tu sentiasa bertiup. Angin dia tiup, dia tak reverse lagi dah. Angin bila dia tiup, dia tak undur balik ke belakang. Ya, dan terus menghembus. Kalau pergi angin terus menghembus. Begitulah keadaan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segi dermawannya baginda, sehingga Nabi tu bila menderma, dia akan menderma sungguh-sungguh, sehingga kan digambarkan hebatnya baginda ini dalam bulan Ramadan. Lagi-lagilah dalam bulan Ramadan baginda akan menderma lebih daripada bulan-bulan lain. Ini insya-Allah kita pun tak lama lagi nak sampai bulan Ramadan, 13 bulan 9 ini insya-Allah bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Doa yang kita jangan henti-henti baca doa daripada sekarang. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Doa ni sepatutnya kita amalkan. Allahumma barik lana, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami. Ya, Allahumma barik lana fi Rajabin, pada bulan Rejab. Ni sekarang kita berada dalam bulan Rejab. Minta Allah Rejab, minta Allah berkati bulan Rejab yang ada dengan kita sekarang ni. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin, dan pada bulan Ramadan akan bulan Sya'ban akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, diberkatnya hidup kita dengan keadaan kita dapat laksanakan ibadah sebanyak mungkin. Ya. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami sehinggalah sampai bulan Ramadan. Maknanya hidupkan kami, panjangkan umur kami, berilah kesihatan kepada kami. Mudah-mudahan sampai sekali lagi kami bertemu dengan Ramadanul Mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkatan, Ramadan Karim, bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Jadi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan sampai kita pada bulan Ramadan. Berapa ramai orang tak sempat bertemu dengan Ramadan? Ni kita sekarang ni belum tentu lagi sempat bertemu dengan Ramadan. Belum tentu. Silap-silap kita tak sempat bertemu dengan Ramadan. Jadi kita harap sangat-sangat pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang sempat kita berada dalam Ramadan, dan sempat kita beramal lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Ramadan yang lepas kita dah beramal, tapi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan akan datang, kita akan dapat manfaatkan sepenuhnya dan lebih baik ibadah kita daripada sebelum ni.
Minta doa banyak-banyak. Sekali lagi saya ulang, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan bersampaikan kami sehingga ke bulan Ramadan. InsyaAllah makbul doa itu tempat kita berada bulan Ramadan 30 hari dengan penuh penghayatan Ramadan. Ya, baik. Jadi hari ini kita tengok keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini walaupun dia Nabi, dia seorang yang beragama, kita kata beragama tu guru, ya, orang alim ulama, begitulah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seorang yang berani, bukan pengecut, bukan bacul, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada manusia yang mulia yang amat berani. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, saya dapati diri saya pada hari peperangan Badar bersama-sama orang yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tempatnya paling hampir sekali kepada musuh. Sayyidina Ali pernah kata dalam peperangan Badar, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang cukup berani. Keadaannya berada di bahagian depan, bukan berada di bahagian belakang. Dalam berkecamuknya peperangan Badar ketika itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di saf depan, bukan duduk belakang. Orang depan, orang beranilah. Maknanya kalau tombak datang, kalau lembing datang, apa semua sekali, masa tu kena kat dia dulu. Ya, orang duduk belakang, dia orang penakut. Ya, jadi Nabi SAW nak gambarkan keberaniannya. Bagaimana Sayyidina Ali menyatakan keadaan Rasulullah dalam peperangan Badar, Rasulullah berada di bahagian depan. Ya, ketika itu Rasulullah SAW di antara orang yang paling semangat sekali ketangkasan dan keberaniannya. Paling bersemangat, maknanya tak ada nak kata nak undur tu tak adalah. Sentiasa marah menuju musuh. Ya, itu keadaan Rasulullah. Jadi jangan kita ingat mentang-mentang kita ni orang kuat agama, kita jadi orang penakut. Ya, mentang-mentang kita kuat agama, kita jadi tak berani nak tegur orang. Orang jokah sikit kita pun takut. Ya, lebih-lebih lagi dalam perkara orang menghina agama Islam, kita takut apa? Orang hina Islam jangan kita takut, kita kena lawan balik. Sebab Islam pantang dicabar. Islam bukan agama pengganah. Islam bukan agama yang menganjurkan kepada perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Tetapi Islam menganjurkan jihad. Jihad kepada siapa-siapa yang cuba nak memusuhi Islam. Siapa-siapa nak memusuhi Islam, jangan bagi peluang. Sebab itu wujudnya jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam maknanya orang Islam sanggup mati dalam mempertahankan agama Islam. Berlaku di negara-negara luar, di Afghanistan, di Palestin dan sebagainya. Umat Islam berebut-rebut nak mati syahid. Ya, kenapa? Sebab dalam keadaan orang menghina Islam, mereka sanggup mempertahankan Islam. Ya, kita na'udzubillah min zalik, tapi kalau berlaku suasana begitu, kita sanggup berada di saf depan. Ya, insya-Allah suatu hari. Baik, Sayyidina Ali menceritakan lagi tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ketika pertempuran menjadi gawat dan musuh telah bercampur aduk dengan kami pun terus berlindung diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tiada seorang pun yang paling hampir kepada musuh selain daripada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai itu Rasulullah paling hampir dengan musuh. Peperangan Badar ni tuan-tuan tahu, sengit 313 orang umat Islam melawan 1000 orang tuan-tuan. Maknanya nisbah seorang kena lawan 3. Seorang kena lawan 3, depan, kiri, kanan. Silap habis. Tengah lawan yang ni jadi pancung, mana tahu? Kan? Bermakna umat Islam ketika itu mesti mempunyai ketangkasan, mesti mempunyai kehebatan dalam mempertahankan diri. Bagaimana nak lawan musuh yang kat depan, mempertahankan diri sebelah kanan, sebelah kiri. Seorang lawan 3. Kalau 3 kali 3, maknanya seorang lawan 3 kali 300 bermakna baru cukup 1000. 300 kali 3 baru 900. 1000 lagi, dia ada 1000 orang. Dan bermakna ada yang seorang tu mesti lawan 4. Dalam seorang umat Islam ada lawan 4. Ada yang 3, ada yang 4. Sebab apa? Sebab tentera musyrikin Mekah ketika itu 1000 orang. Umat Islam 313. Dan ketika itu dengan pertolongan daripada Allah, apabila turunnya jundullah, tentera-tentera Allah daripada langit, Allah turunkan ketika itu. Sehingga kan Nabi pernah sebut, dia nampak bagaimana depan-depan dia musuh ketika itu tiba-tiba tercabut kepala. Sebab apa? Sebab tentera Allah daripada langit, malaikat ketika itu turun bersama dengan tentera Islam. Ya, tapi dalam keadaan tak nampak tu, umat Islam kalau tak yakin dengan pertolongan Allah, seorang lawan 3 ni. Ya. Hebat umat Islam ketika itu. Yang mati syahid ketika itu berapa orang?
Ya, 14 orang kau. Ya. Umat Islam mati. Tak ramai, tak ramai. Ya, baik. Jadi kata Sayyidina Ali, Rasulullah berada di saf depan. Maka ketika itu tiada seorang pun yang paling hampir kepada musuh selain pada baginda. Apabila kaum musyrikin menyerbu ke arahnya, baginda pun segera turun daripada tunggangan barangnya seraya bersaja, aku Nabi, bukannya pendista. Nabi, tengok dia mempertahankan keadaan diri dia ketika itu. Dia kata, aku Nabi, ini Nabi. Sesungguhnya aku ni Nabi, bukannya pendusta. Jadi, oleh kerana aku Nabi, yakinlah aku ini akan mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Nabi tak akan dibiarkan oleh Allah SWT. Jadi kita hari ini pun, kalau kita memperjuangkan Islam, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, kamu pasti Allah akan tolong kamu. Jadi kalau kita berada dalam landasan yang benar, dalam keadaan mempertahankan hukum Allah dan sebagainya, orang nak buat apa, berbuatlah. Janji, Allah akan tolong kita. Bukan kamu yang beri keselamatan pada kami, Allah yang beri keselamatan pada kita. Sama ada kita selamat ke tak selamat ke Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Selalu kita wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberi keselamatan dan daripada engkaulah keselamatan itu datang. Maknanya siapa boleh beri jaminan hari ini? Kau pergilah, aku jamin keselamatan kamu. Siapa kamu nak jamin aku selamat tak selamat? Yang jamin kita selamat tak selamat ialah Allah. Sebab tu kita selalu wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uz salam. Nah, kita selalu wirid pas sembahyang ni kan? Ya, wirid tu biar faham apa maksud dia tu. Lepas tu belakang tu pula, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'atiya lima mana' wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jadd. Ya, maknanya Allah lah yang akan memberi kita manfaat, walaupun orang lain sekat pun kita akan dapat manfaat tersebut. Kalau semua manusia berpakat nak menyusahkan kita, nak mengganggu kita dan sebagainya, tapi kalau Allah tak izin, tak jadi. Itu wirid kita nak bawa lepas sembahyang tu. Ini mudah-mudahan jadi semangat pada kita. Kita nak wirid saja, bukan sekadar wirid, tapi ada maksud dia untuk beri kekuatan kepada umat Islam. Jadi Nabi SAW selalu dia terus bersajak, aku Nabi, bukannya pendusta. Aku anaknya Abdul Muttalib. Pada saat dan ketika itu, tiada seorang pun yang nampak lebih bersemangat daripada diri baginda SAW. Ya, Nabi SAW pemimpin kita ni berani, bukan pengecut, bukan bacot tak. Ya, baik. Bertuah kita beruntung kita dapat Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan kita contohi keberanian Nabi. Dalam diri kita sematkan rasa berani, kita tak takut siapa-siapa selain pada Allah. Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar. Segala ada pada Allah. Jadi kita sematkan dalam diri kita, dari anak-anak kita, mudah-mudahan berani mempertahankan agama Islam. Ya, baik. Seterusnya tawaduk Nabi SAW. Selepas kita bincang berkenaan dengan kenabian, keberanian Nabi, kita bincang berkenaan dengan tawaduk Nabi SAW. Tawaduk ni makna sifat merendah diri. Sifat merendah diri. Tak ada. Tawaduk ni lawan dia takbur. Tawaduk lawan dia takbur. Jadi kalau orang tu ada takbur, dia tak akan ada tawaduk. Orang yang ada tawaduk, dia tidak akan ada takbur. Mustahil akan berkumpul dalam satu diri dua sifat. Ya. Biasanya satu je. Kalau ada tawaduk, takbur hilang. Kalau ada takbur, tawaduk hilang. Ya. Baik. Sekalipun tinggi kedudukan dan mulia martabatnya antara para sahabat sekalian, Nabi SAW walaupun tinggi martabat dia dibandingkan dengan sahabat-sahabat, Nabi SAW ini bukan dengan sahabat, dengan seluruh manusia atas muka bumi. Nabi lah disebut sebagai Sayyidul Bashar, sebagai penghulu kepada sekalian manusia. Tadi saya baca dah, wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin. Maknanya segala puji bagi Allah, selamat serah kepada Nabi, Nabi yang mulia, dan Nabi menjadi penghulu kepada sekalian rasul. Nabi Muhammad ini ialah sebaik-baik manusia atas muka bumi. Carilah manusia mana yang paling baik dalam muka bumi, tak ada. Nabi Muhammad SAW. Walaupun taraf Nabi, martabat Nabi, semulia-mulia martabat di sisi orang lain, ya, namun baginda sentiasa bersifat merendah diri. Namun demikian Rasulullah seorang yang merendah diri. Ya, kita hari ni baru dapat jawatan sikit, menenggaklah jalan. Ya, baru jawatan tu belum tentu lagi boleh buat.